Al-Milal wa Nihal oleh Asy-Syahrastani. Fasal ketiga. Al-Asy'ariyah. Mereka ialah pengikut Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari yang dinisbahkan keturunannya kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Antara kesehaluan yang menakjubkan yang pernah saya dengar ialah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berpegang dengan pandangan yang sama dipegang oleh Abul Hasan al-Asy'ari dalam mazhabnya. Telah berlaku perdebatan antara Amru bin Al-As dengan beliau. Amru berkata, di manakah saya dapat memperolehi seorang yang saya jadikannya sebagai hakim tentang Tuhan saya? Abu Musa berkata, akulah orang yang menjadi hakim kepadanya. Amru berkata, adakah Allah mentakdirkan keburukan ke atas saya, kemudian dia menyeksa saya lantaran keburukan itu? Abu Musa menjawab, ya. Amru berkata, bagaimana? Abu Musa berkata, kerana dia tidak menzalimi kamu. Lalu Amru terdiam dan tidak dapat menjawab. Al-Asy'ari berkata, apabila manusia berfikir tentang kejadiannya, dari manakah dia bermula? Bagaimanakah dia beredar dalam pusingan kejadian satu peringkat ke satu peringkat sehingga sampai kepada kejadian yang sempurna, dan dia mengetahui secara yakin bahawa dia dengan dirinya sendiri tidak berupaya untuk menguruskan kejadiannya, memindahkannya dari satu tahap ke satu tahap, menaikkannya dari kekurangan kepada kesempurnaan, maka secara darurinya dia mestilah mengetahui yang dia mempunyai pencipta yang berkuasa, mengetahui dan berkehendak, kerana tidak tergambar berlakunya perbuatan yang kemas ini secara semula jadi, kerana zahirnya kesan-kesan pilihan dalam fitrah kejadiannya dan ternyatanya kesan-kesan kekemasan dan kemahiran dalam kejadian. Oleh itu, dia mempunyai sifat-sifat yang perbuatan-perbuatannya menunjukkan kepada sifat-sifat itu yang tidak mungkin diingkari, sebagaimana perbuatan-perbuatannya menunjukkan keadaannya yang mengetahui, yang berkuasa dan yang berkehendak. Maka dia juga menunjukkan adanya sifat ilmu, qudrah dan iradah. Kerana bentuk pendalilan adalah tidak berbeza sama ada pada yang nampak atau yang tidak kelihatan. Begitu juga tidak ada artinya bagi yang mengetahui secara hakikatnya, melainkan dia mempunyai ilmu, dan tidak ada artinya bagi yang berkuasa secara hakikatnya, melainkan dia mempunyai kuasa, dan tidak juga berkehendak, melainkan dia mempunyai kehendak. Dengan ilmu akan terhasil kekemasan dan kemahiran. Dengan qudrah akan terhasil kelakuan dan kejadiannya. Dan dengan iradah akan terhasil penentuan pada satu waktu tanpa waktu yang lain, satu kadar tanpa kadar yang lain, dan satu bentuk tanpa bentuk yang lain. Sifat-sifat ini tidak tergambar untuk disifatkan kepada zat, melainkan zat itu hidup dengan adanya sifat hidup berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan. Beliau telah mewajibkan golongan yang mengingkari adanya banyak sifat dengan satu kewajipan yang mereka tidak dapat mengelak daripadanya, iaitu katanya, anda menyetujui kami tentang adanya dalil keadaan Allah yang mengetahui dan berkuasa. Oleh itu, dia tidak terlepas sama ada kedua-dua yang difahami daripada dua sifat itu sebagai satu sifat atau sifat tambahan. Jika ia satu sifat, maka wajiblah Allah mengetahui dengan kekuasaannya dan berkuasa dengan pengetahuannya, dan jadilah termasuk dalam ilmu zat secara mutlak, iaitu pengetahuannya yang keadaannya adalah yang mengetahui dan yang berkuasa, sedangkan ia bukan begitu. Oleh itu, ketahuilah bahawa dua pemahaman ini adalah berbeza. Maka pemahaman itu tidak terlepas sama ada perbezaan itu berbalik kepada semata-mata lafaz atau kepada hal atau kepada sifat. Berbaliknya kepada lafaz semata-mata adalah batal, kerana sesungguhnya akal
memahami adanya kelainan di antara dua benda yang difahami dan diterima akal. Andai ditakdirkan yang lafaz-lafaz itu tidak ada sama sekali, nescaya akal tidaklah meragui apa yang tergambar olehnya, dan tidak bolehlah kefahaman itu berbalik kepada hal, kerana mengisbatkan sifat yang tidak boleh disifatkan dengan wujud dan adam, dengan cara mengisbatkan pengantara di antara wujud dan adam, dan antara mengisbat dan menafikan. Yang demikian itu adalah mustahil. Oleh itu, tertentulah yang ia berbalik kepada sifat yang berada pada zat. Itulah mazhab beliau. Di samping itu, Al-Qadhi Al-Baqilani daripada kumpulan Al-Ash'ari telah mengulang-ulang pandangannya dalam mengisbat dan menafikan adanya hal, dan akhirnya beliau mengambil pandangan yang tetap untuk mengisbatkan adanya hal. Namun begitu, beliau mengisbatkan sifat-sifat sebagai makna-makna yang berada pada Allah dan bukannya hal-hal. Beliau mengatakan, hal yang diisbatkan oleh Abu Hashim ialah apa yang kami namakan sifat khusus, yang apabila diisbatkan satu hal, maka ia mewajibkan ke semua sifat-sifat itu. Abul Hasan mengatakan, Allah Ta'ala ialah yang mengetahui dengan sifat ilmu, dan yang berkuasa dengan sifat kuasa, yang hidup dengan sifat hidup, yang berkehendak dengan sifat berkehendak, yang berkata-kata dengan sifat kalam, yang mendengar dengan sifat mendengar, dan yang melihat dengan sifat melihat. Tentang sifat baqa, beliau mempunyai pandangan lain. Beliau mengatakan, sifat-sifat ini adalah azali lagi berada pada zat Allah Ta'ala. Tidak boleh dikatakan sifat itu ialah Allah, dan tidak boleh juga dikatakan sifat itu ialah yang selain Allah. Dan tidak juga boleh dikatakan sifat itu bukan Allah, dan tidak boleh dikatakan sifat itu bukan selain Allah. Dalil bahawa Allah Ta'ala ialah yang berkata-kata dengan kalam yang qadim, yang berkehendak dengan iradah yang qadim. Ialah telah ada dalil bahawa Allah adalah Raja. Raja bermaksud yang mempunyai perintah dan larangan. Oleh itu, dialah yang memerintah dan yang melarang. Lantaran itu, dia tidak terlepas sama ada pemerintah dengan perintah yang qadim atau dengan perintah yang baharu. Jika perintah itu baharu, maka tidak dapat tidak sama ada ia baharu pada zat Allah atau baharu pada sesuatu tempat atau bukan pada tempat. Adalah mustahil ia baharu pada zat Allah, kerana ini akan menjadikan Allah sebagai tempat untuk segala yang baharu, dan itu adalah mustahil. Begitu juga mustahil dia baharu pada sesuatu tempat, kerana ini mewajibkan tempat itu menjadikan yang disifatkan. Dan mustahil ia baharu pada bukan tempat, kerana ini tidak masuk akal. Oleh itu, semestinya kalam adalah qadim dan berada pada zat Allah serta sifat baginya. Begitulah juga pembahagian tentang iradah, sama' dan basar. Beliau mengatakan, ilmu Allah adalah satu dan berta'alluq dengan segala yang maklum, sama ada yang mustahil, yang harus, yang wajib, yang mawjud dan yang ma'dum. Qudrahnya adalah satu dan berta'alluq dengan segala yang dapat menerima penentuan. Kalamnya adalah satu, iaitu perintah dan larangan, pemberitahuan, pertanyaan, janji baik dan janji buruk. Kesemua bentuk kalam ini ialah kesan daripada pemahaman-pemahaman pada kalamnya, bukannya kepada bilangan kalam itu sendiri. Kefahaman-kefahaman dan lafaz-lafaz yang diturunkan melalui lidah malaikat kepada Nabi-Nabi alaihimussalam merupakan dalil-dalil ke atas kalam yang azali. Dalil ialah makhluk yang baru, dan kefahaman yang diperoleh daripada dalil itu adalah qadim lagi azali. Beza di antara bacaan dengan yang dibaca adalah seperti perbezaan di antara zikir dengan yang diingati. Zikir adalah baharu, sementara yang dizikirkan adalah qadim. Satu kumpulan daripada kalangan Al-Hashawiyah
telah menyanggahi Al-Ash'ari dalam perincian sebegini kerana mereka memutuskan keadaan huruf dan kalimah-kalimah itu adalah qadim. Menurut Al-Ash'ari, kalam ialah satu pengertian yang berada pada diri yang lain daripada ibarat. Sedangkan ungkapan ialah dalil kepada kalam yang lahir daripada manusia. Menurut beliau, mutakallim ialah sesiapa yang kalam itu berada padanya. Menurut Mu'tazilah, ungkapan termasuk dalam perbuatan kalam, tetapi ungkapan dinamakan kalam sama ada secara majaz ataupun secara perkongsian lafaz. Beliau mengatakan, iradah Allah adalah satu, qadim dan azali. Ia bertaalluk dengan segala yang dikehendaki daripada perbuatan-perbuatannya yang khusus dan perbuatan-perbuatan hambanya. Dari segi perbuatan-perbuatan hambanya diciptakan olehnya, bukan dari segi perbuatan-perbuatan hamba itu diusahakan oleh hamba-hamba. Berdasarkan ini, beliau mengatakan Allah menghendaki semua perkara sama ada baik dan buruk, bermanfaat dan bermudarat. Sebagaimana Allah menghendaki dan mengetahui, maka begitulah Allah menghendaki daripada hamba-hamba apa yang dia tahu dan menyuruh kalam supaya menulis di lauh mahfuz. Ini adalah hukumnya serta qada dan qadarnya yang tidak akan berubah dan bertukar. Menurut mazhab beliau, adalah harus Allah mentaklifkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan. Ini kerana kemampuan menurut beliau ialah arat, sedangkan arat tidak berkekalan pada dua masa. Pada masa berlakunya taklif, maka orang yang ditaklifkan tidak berkemampuan sama sekali. Kerana mukallaf ialah orang yang berupaya untuk mengadakan apa yang diperintahkan kepadanya. Adapun mengharuskan taklif itu pada orang yang tidak berkemampuan adalah mustahil, walaupun perkara tersebut dinaskan di dalam kitabnya. Beliau mengatakan, hamba berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatannya kerana manusia mendapati pada dirinya ada perbezaan yang daruri antara pergerakan berbentuk paksaan dan pergerakan pilihan dan kehendak. Adanya perbezaan ini berbalik kepada maksud pergerakan-pergerakan ikhtiari adalah terhasil di bawah bidang qudrah dan terhenti kepada pemilihan yang dibuat oleh orang yang berupaya. Berdasarkan ini, beliau mengatakan, yang mengusahakan ialah yang diberikan kuasa dengan qudrah yang terjadi, dan apa yang terjadi itu berada di bawah bidang qudrah yang baharu. Berdasarkan akidah Abul Hasan, qudrah yang baharu tidak memberi bekas pada segala yang baharu kerana arah baharu adalah satu isu yang tidak ada perbezaan sama ada kepada jauhar atau arat. Jika qudrah yang baharu boleh memberi kesan kepada isu yang baharu, nescaya ia juga memberi kesan pada berlakunya segala yang baharu, sehingga ia sesuai untuk mengadakan warna-warna, rasa-rasa, bau-bau, dan ia sesuai untuk mengadakan jauhar-jauhar dan jisim-jisim. Ini akan membawa kepada pengharusan jatuhnya langit ke bumi melalui qudrah yang baharu. Namun begitu, Allah telah melangsungkan sunnahnya dengan mewujudkan selepas qudrah yang baharu atau di bawah qudrah itu atau bersama qudrah itu satu perbuatan yang terhasil apabila dikehendaki oleh seseorang hamba dan ia bertekad melakukannya. Perbuatan itu dinamakan usaha. Oleh itu, jadilah penciptaan daripada Allah sebagai ibda' dan ihdath. Dan usaha daripada hamba sebagai sesuatu yang dihasilkan di bawah keupayaannya. Al-Qadhi Abu Bakr Al-Baqilani membincangkan dengan lebih luas daripada perbahasan ini. Beliau mengatakan, dalil telah menunjukkan bahawa qudrah yang baharu tidak sesuai untuk berperanan mengadakan, tetapi sifat-sifat perbuatan atau bentuk-bentuk perbuatan dan pemahaman tentang perbuatan bukanlah terbatas dari sudut baharu semata-mata. Malah di sana terdapat bentuk-bentuk yang lain di sebalik baharu itu
iaitu mencakupi keadaan jauhar sebagai jauhar yang mutahayyiz dan dapat menerima arat. Ia juga mencakupi keadaan arat sebagai arat, warna, kegelapan dan sebagainya. Semua ini ialah hal-hal menurut golongan yang mengisbatkan adanya hal. Beliau mengatakan keadaan perbuatan yang terhasil dengan kudrah yang baharu atau di bawah bidang kudrah yang baharu itu ialah penisbahan secara khusus dan ia dinamakan sebagai usaha. Itulah kesan bagi kudrah yang baharu. Beliau mengatakan, apabila harus kudrah atau peranan kudrah yang qadim memberikan kesan terhadap hal, iaitu yang merupakan al-huduth atau al-wujud, atau memberikan kesan pada salah satu daripada beberapa bentuk perbuatan, maka mengapakah tidak harus kudrah yang baharu memberikan kesan terhadap hal yang merupakan sifat bagi yang baharu atau terhadap satu bentuk daripada beberapa bentuk perbuatan, iaitu keadaan pergerakan dalam bentuk yang tertentu. Ini kerana kefahaman yang diperoleh daripada pergerakan secara mutlak dan daripada arat secara mutlak tidak sama dengan kefahaman yang diperoleh daripada berdiri dan duduk. Kedua-duanya adalah dua hal yang saling berbeza kerana sesungguhnya setiap perdirian adalah pergerakan dan bukannya setiap pergerakan ialah perdirian. Seperti yang diketahui, manusia dapat membezakan secara daruri di antara kata-kata kita. Manusia mengadakan. Dengan kata-kata kita, manusia bersemayang, berpuasa, duduk dan berdiri. Sebagaimana tidak harus disandarkan kepada Allah Ta'ala arah yang disandarkan kepada hamba, maka begitulah tidak harus disandarkan kepada hamba arah yang disandarkan kepada Allah Ta'ala. Oleh yang demikian, Al-Qadhi Al-Baqilani telah mengisbatkan adanya sifat yang memberi kesan kepada kudrah yang baharu dan adanya kesannya, iaitu hal yang khusus. Hal itu merupakan arah daripada beberapa arah perbuatan yang terhasil akibat bertakluknya kudrah yang baharu dengan perbuatan. Arah itulah yang ditentukan untuk menjadi imbalan kepada pahala dan seksa. Sesungguhnya, kewujudan dari sudut semata-mata wujud tidak berhak untuk mendapat pahala dan seksa, khususnya jika menurut akidah Mu'tazilah, kerana sesungguhnya arah baik dan buruk itulah yang mengimbali pahala dan seksa. Sedangkan baik dan buruk adalah dua sifat zat di sebalik wujud. Oleh itu, apa yang didapati ada dari sudut semata-mata didapati ada, bukanlah dikira sebagai baik dan buruk. Beliau mengatakan, apabila haruslah bagi anda untuk mengisbatkan dua sifat yang kedua-duanya ialah hal, maka harus juga bagi saya untuk mengisbatkan satu hal yang merupakan tempat bertakluk dengan kudrah yang baharu. Sebagai jawapan kepada mereka yang mengatakan ia adalah satu hal yang tidak diketahui, kami telah pun menerangkan sekadar yang terdaya arah-arah hal itu dan kami telah mentakrifkannya dan memberikan contoh bagaimana ia terbentuk. Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini telah melebihi keterangan ini lebih sedikit dengan mengatakan, adapun menafikan kudrah dan kemampuan ini adalah termasuk dalam perkara yang ditolak oleh akal dan panca indera dan mengisbatkan satu kudrah yang tidak ada kesan untuknya dalam apa bentuk, bererti menafikan adanya kudrah sama sekali. Adapun mengisbatkan adanya kudrah yang memberi kesan pada satu hal yang tidak dilakukan, maka ia samalah seperti menafikan keupayaan memberikan kesan. Apatah lagi hal-hal menurut akidah mereka tidak boleh disifatkan dengan wujud dan adam. Oleh itu, mestilah perbuatan hamba itu dinisbahkan kepada kudrahnya secara hakikat dan bukannya dalam bentuk membaharu dan mencipta. Sesungguhnya penciptaan membawa kefahaman pewujudan daripada tiada secara bersendirian. Sebagaimana manusia merasakan yang dirinya hanya mengikut
begitulah juga dia merasakan yang dirinya tidak bersendirian. Sesuatu perbuatan disandarkan kewujudannya kepada qudrah dan qudrah pula disandarkan kepada sebab yang lain, di mana penisbahan qudrah kepada sebab itu samalah seperti menisbahkan perbuatan kepada qudrah. Begitulah disandarkan satu sebab kepada sebab yang lain, sehingga akhirnya sampai kepada pewujud segala sebab, iaitu pencipta segala sebab dan segala yang terhasil daripada sebab, di mana pencipta itu ialah yang maha kaya secara mutlak. Sesungguhnya setiap sebab sekalipun ia tidak memerlukan kepada sesuatu dari satu segi, namun dari segi yang lain ia memerlukan, sedangkan Allah Ta'ala ialah yang tidak memerlukan secara mutlak, yang tidak ada hajat untuknya dan tidak ada keperluan. Beliau sebenarnya mengambil pandangan ini daripada hukama ilahiyin dan menampilkannya dalam bentuk perbincangan ilmu kalam. Beliau tidak mengkhususkan penisbahan sebab kepada musabbab dengan perbuatan dan qudrah menurut akidahnya. Malah, semua perkara baharu yang didapati ada hukum untuknya. Pada ketika itu, beliau telah mewajibkan menerima pandangan tentang konsep tabi'i dan keberkesanan jisim-jisim terhadap jisim-jisim dari segi mewujudkan dan keberkesanan tabiat terhadap tabiat dari segi membaharukan. Itu bukanlah mazhab orang-orang Islam. Bagaimana boleh diterima yang ia mazhab orang Islam, sedangkan para pentahqiq dari kalangan hukama berpandangan bahawa jisim tidak boleh memberi kesan dalam mengadakan jisim dengan mengatakan adalah tidak harus pewujudan jisim terbit dari jisim dan dari daya yang terdapat pada jisim, kerana sesungguhnya jisim tersusun dari bahan dan rupa. Jika jisim dapat memberikan kesan, nescaya ia turut memberikan kesan kepada dua elemennya, iaitu bahan dan rupanya. Bahan mempunyai tabiat adamiyah. Jika bahan itu dapat memberikan kesan, nescaya ia turut memberikan kesan dari sudut berkongsi perkara yang tiada. Seterusnya ia menjadi mustahil. Apa yang diketengahkan itu adalah mustahil dan lawannya ialah yang sebenar, iaitu jisim, dan daya yang terdapat dalam jisim tidak harus berperanan memberikan kesan pada jisim. Beliau menjangkau lebih jauh lagi berbanding dengan mereka yang lebih melakukan penemuan dan mendalami pemikiran daripada membicarakan tentang jisim dan daya yang terdapat dalam jisim, sehingga perbincangannya mencakupi seluruh perkara yang harus dengan zatnya. Beliau berkata, setiap yang harus dengan zatnya tidak harus mengadakan sesuatu pun, kerana jika ia mengadakan, nescaya ia mengadakannya dengan cara perkongsian keharusan, sedangkan apa yang hukumnya harus mempunyai tabiat adamiyah. Jika yang harus itu disisihkan daripada zatnya, maka ia adalah adam. Oleh itu, jika yang harus itu boleh memberikan kesan melalui bersekutunya dengan adam, nescaya akan membawa kepada yang tiada boleh memberikan kesan kepada yang wujud, dan itu adalah mustahil, kerana pada hakikatnya tidak ada yang mewujudkan kecuali ia wajib wujud dengan zatnya. Selain daripadanya, yang mencakupi sebab-sebab hanyalah berpotensi untuk menerima wujud dan bukannya yang mengadakan bagi hakikat wujud. Bagi keterangan ini, ada huraiannya yang akan kami sebutkan nanti. Antara yang menghairankan, jika begini kedudukan sumber ambilan pandangan Imam Abul Ma'ali, bagaimanakah boleh disandarkan perbuatan kepada sebab-sebab secara hakikat? Berbalik kepada pandangan pengasas aliran ini, Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari mengatakan, jika pencipta yang sebenarnya ialah Allah Ta'ala, yang selainnya tidak bersekutu dengannya dalam melakukan penciptaan, maka penyifatan yang paling khusus bagi Allah Ta'ala ialah qudrah untuk mencipta. Beliau mengatakan, inilah tafsiran kepada namanya yang maha tinggi, iaitu Allah.
Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini mengatakan, penyifatan yang paling khusus bagi Allah ialah keadaan yang mewajibkannya dibezakan dari segala alam. Sebahagian dari mereka mengatakan, kami mengetahui dengan yakin bahawa tidak ada yang maujud melainkan ia berbeza dengan yang lain. Jika tidak begitu, maka bererti segala yang maujud adalah bersekutu dan bersamaan. Allah Ta'ala adalah maujud. Oleh itu, ia wajib berbeza dengan segala yang maujud dengan satu penyifatan yang paling khusus. Namun, akal tidak mampu untuk mengetahui penyifatan yang paling khusus itu dan wahyu juga tidak menceritakannya. Inilah yang menyebabkan kami bertawakuf. Seterusnya, adakah harus Allah dikenali dengan akal? Dalam hal ini juga terdapat khilaf. Kekhilafan ini hampir sama dengan mazhab Dirar. Yang berbeza, Dirar telah memakaikan secara mutlak perkataan mahiyah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan dari sudut penggunaan, ungkapan ini ia tidak boleh diterima. Antara pandangan dalam mazhab Al-Asy'ari ialah segala yang maujud boleh dilihat dan yang menyebabkan boleh dilihat itu ialah kewujudan itu sendiri. Allah Ta'ala adalah maujud. Oleh itu, dia boleh dilihat. Wahyu telah menerangkan bahawa orang-orang mukmin akan melihatnya pada hari akhirat. Allah berfirman iaitu, pada hari akhirat itu, muka berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Beliau mengatakan, adalah tidak harus bertakluk dengan Allah penglihatan yang mempunyai arah, tempat, rupa, pantulan, sambungan sinar atau melalui cara gambaran yang tercetak. Semua ini adalah mustahil. Tentang hakikat ru'yah, beliau mempunyai dua pandangan. Pertama, ia ialah pengetahuan yang dikhususkan. Beliau maksudkan dengan khusus ialah ru'yah bertakluk dengan yang wujud, bukannya dengan yang adam. Kedua, ru'yah ialah idrak di sebalik pengetahuan. Ia tidak memberi kesan kepada yang ditanggap dan tidak juga terpengaruh dengan yang tanggap. Beliau mengisbatkan mendengar dan melihat adalah dua sifat azali bagi Allah Ta'ala. Kedua-duanya bermaksud penanggapan di sebalik pengetahuan yang bertakluk dengan perkara-perkara yang ditanggapi yang khusus bagi setiap satu sifat itu dengan syarat apa yang ditanggapi itu wujud. Beliau mengisbatkan dua tangan dan wajah sebagai sifat-sifat khabariyah. Lalu beliau mengatakan, yang demikian itu ada diceritakan oleh wahyu. Oleh itu, wajiblah menerimanya seperti yang diceritakan. Dalam hal ini, beliau cenderung kepada cara salaf yang tidak melakukan pentakwilan. Namun begitu, beliau juga mempunyai pandangan tentang keharusan melakukan takwil. Mazhab beliau tentang janji baik, janji buruk, nama-nama Allah, hukum hakam, wahyu dan akal adalah bercanggah daripada mazhab Mu'tazilah dalam kesemua aspek. Beliau mengatakan, iman ialah pembenaran dengan hati, manakala ucapan oleh lidah dan beramal dengan anggota tubuh, maka ia adalah cabang iman. Barang siapa yang membenarkan dengan hati, yakni memperakui wahdaniyah Allah Ta'ala, serta mengiktiraf Rasul-Rasul dengan cara membenarkan dengan hati apa yang mereka bawa dari sisi Allah, maka sahlah imannya. Jika dia mati dalam keadaan begitu, maka dia adalah seorang mukmin yang selamat. Dia tidak terkeluar dari iman kecuali dengan mengingkari sesuatu yang telah disebutkan. Orang yang melakukan dosa besar, apabila meninggal dunia tanpa bertaubat, maka hukumannya terserah kepada Allah, sama ada Allah mengampunkannya dengan rahmatnya ataupun Rasulullah SAW memberikan syafaat kepadanya, kerana Nabi pernah bersabda yang bermaksud, syafaatku adalah untuk mereka yang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Ataupun Allah menyiksanya sekadar dosanya, kemudian memasukkannya ke dalam syurga dengan rahmatnya. Orang yang melakukan dosa besar tidak harus kekal di dalam neraka bersama orang-orang kafir, kerana ada keterangan wahyu yang menyebutkan orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah daripada iman akan dikeluarkan dari neraka. Beliau mengatakan, jika dia bertaubat,
maka saya tidak berpendapat yang Allah wajib menerima taubatnya dengan mengikut hukum akal, kerana yang menentukan kewajipan ialah Allah. Oleh itu, tidak wajib ke atas Allah sesuatu pun. Memang benar, terdapat wahyu yang menyatakan penerimaan taubat orang yang bertaubat dan perkenan doa orang yang terdesak. Dia ialah raja dalam pemerintahannya. Justru dia melakukan apa sahaja apa yang dia mahu dan menghukum apa yang dia kehendaki. Jika dia memasukkan semua makhluk ke dalam syurga pun, maka dia bukanlah berlaku tidak adil. Jika dia memasukkan semua makhluk ke dalam neraka sekalipun, maka dia bukanlah zalim, kerana kezaliman ialah bertindak pada perkara yang tidak dimiliki oleh yang bertindak atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan dia adalah pemilik yang mutlak. Oleh itu, tidaklah tergambar adanya kezaliman padanya dan tidak boleh disandarkan penganiayaan kepadanya. Beliau mengatakan, semua perkara yang wajib adalah diketahui melalui wahyu. Akal tidak mewajibkan sesuatu pun dan akal juga tidak berupaya menghukum sesuatu sebagai baik atau buruk. Mengenal Allah dengan akal boleh berlaku, sementara mengenal Allah dengan wahyu adalah wajib. Allah berfirman, dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang Rasul. Begitulah juga tentang mensyukuri pemberi nikmat, memberi pahala kepada orang yang taat, menyiksa orang yang melakukan maksiat. Semuanya adalah wajib dengan wahyu dan bukannya dengan akal. Tidak wajib ke atas Allah sesuatu pun berdasarkan akal, sama ada melakukan yang baik atau yang terbaik dan berlemah lembut. Semua yang akal memandang dari sudut hikmah yang mewajibkan, maka ada pertentangannya dalam bentuk yang lain. Asal taklif bukanlah wajib ke atas Allah, kerana taklif itu tidak memberi pulangan manfaat kepadanya dan tidak pula menghindarkan mudarat daripadanya. Allah berkuasa untuk memberikan balasan kepada hamba-hamba, sama ada pahala atau seksa, dan dia berkuasa untuk memberikan anugerah kepada mereka sejak mula lagi, sebagai memuliakan mereka dan sebagai satu kurniaan daripadanya. Ganjaran pahala, kenikmatan dan kelembutan, semuanya itu adalah kemurahan Allah. Balasan seksa dan azab, semuanya adalah keadilan. Allah berfirman, dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedangkan merekalah yang akan ditanya kelak. Perutusan para rasul termasuk dalam perkara yang harus dan bukannya wajib dan mustahil. Namun, setelah mereka diutuskan, maka penyokongan kepada mereka dengan mukjizat dan pemeliharaan terhadap mereka daripada perkara yang membinasakan termasuk dalam perkara-perkara yang wajib, kerana adalah perlu terdapat jalan bagi orang yang mendengar untuk dilaluinya, agar dia dapat mengetahui kebenaran pendakwa, dan perlu ada pembuangan kecacatan sehingga tidaklah berlaku pertentangan dalam taklif. Mukjizat ialah melakukan perkara yang menyalahi adat dengan disertai cabaran serta tidak terdapat penentangan, dan ia berada pada kedudukan pembenaran dengan kata-kata dengan melihat kepada qarinah. Ia terbahagi kepada menyalahi perkara yang biasa dan kepada mengisbatkan perkara yang luar biasa. Karamah bagi para wali adalah benar, dan ia termasuk dalam aspek membenarkan para nabi dan menyokong mukjizat-mukjizat. Keimanan dan ketaatan terhasil dengan taufik daripada Allah, dan kekufuran dan maksiat adalah kerana khazlan olehnya. Menurut beliau, taufik ialah menciptakan kemampuan untuk melakukan ketaatan. Khazlan ialah menciptakan kemampuan untuk melakukan maksiat. Menurut sesetengah para sahabatnya, taufik ialah mempermudahkan sebab-sebab untuk melakukan kebaikan, dan lawannya ialah
Khazlan. Apa yang diceritakan oleh wahyu tentang perkara-perkara gaib seperti kalam, lauh, arash, kursi, syurga dan neraka, maka wajiblah difahami menurut zahir yang diceritakan dan beriman dengannya sebagaimana yang dinyatakan, kerana tidak ada kemustahilan untuk membenarkannya. Berita-berita yang datang menceritakan tentang perkara-perkara yang akan terjadi pada masa akan datang di akhirat nanti, seperti soal kubur, ganjaran pahala dan seksa di dalamnya. Begitu juga mizan, hisab, sirat. Terbahaginya makhluk kepada dua kumpulan, satu kumpulan dalam syurga dan satu kumpulan dalam neraka, adalah benar dan wajib diperakui serta difahami mengikut zahir yang kerana wujud perkara tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Menurut beliau, Al-Quran ialah mu'jizat dari sudut balaghah, nuzum dan fasahah, kerana Allah telah memberi pilihan kepada orang-orang Arab sama ada menghunus pedang atau menandingi Al-Quran. Lalu mereka memilih pilihan yang paling menyusahkan, lalu mereka tidak mampu menandinginya. Di kalangan para sahabatnya, ada yang beriktikad kemu'jizatan Al-Quran adalah dari sudut memalingkan kemahuan, iaitu menghalang manusia melakukan penentangan, dan dari sudut pemberitahuannya tentang perkara gaib. Beliau mengatakan, imamah adalah sabit dengan kesepakatan serta pemilihan dan bukannya dengan wasiat serta penentuan. Kerana jika di sana terdapat nas, sudah tentu ia tidak tersembunyi, sedangkan banyak faktor yang menolong untuk dipindahkan wasiat itu. Para sahabat telah bersepakat di Saqifah Bani Sa'adah untuk melantik Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abu Bakar menentukan Umar, mereka bersepakat untuk menerimanya, dan mereka juga bersepakat setelah permesyuaratan untuk melantik Uthman radhiyallahu anhu. Selepas itu mereka bersepakat untuk melantik Ali radhiyallahu anhu. Mereka ini adalah mengikut susunan dari segi kemuliaan, sama seperti susunan dari segi imamah. Beliau mengatakan, kami tidak mengatakan apa-apa tentang Aisyah, Talhah dan Az-Zubair, melainkan mereka itu ialah orang yang merujuk daripada kesalahan, sementara Talhah dan Az-Zubair adalah termasuk dalam senarai 10 orang yang dijamin syurga. Kami tidak mengatakan tentang Muawiyah dan Amru bin Al-As, melainkan mereka ialah orang yang menderhaka terhadap imam yang sebenar. Lalu Ali memerangi mereka berdasarkan mereka adalah ahli burah. Mengenai golongan Nahrawan, mereka adalah orang yang sesat dalam agama berdasarkan pemberitahuan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu di pihak yang benar dalam segala keadaan yang dilaluinya. Kebenaran itu sentiasa bersamanya ke mana saja dia pergi.